A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah saya ingin merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menghadiri forum yang bertajuk Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Persatuan Peguam Syariah Malaysia Cawangan Negeri Terengganu kerana sudi menjemput saya sebagai wakil dari Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menjadi salah seorang daripada panel untuk forum kita pada hari ini. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Syafiq bin Mat Zairi, pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah kena dengan isu semasa sekarang, di mana ramai yang menyatakan Mahkamah Syariah Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Pertama sekali, saya ingin menyebut apa yang dimaksudkan dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Mahkamah Syariah ditubuhkan mengikut enactment Undang-Undang Pentadbiran Islam Negeri. Mahkamah Syariah hanya membicarakan kes sivil dan kes jenayah bagi orang-orang Islam. Mahkamah Syariah adalah di bawah kerajaan negeri, iaitu kuasa sultan, manakala mahkamah sivil merujuk kepada mahkamah terbuka dan perbicaraan kes-kes mahkamah boleh diikuti oleh orang ramai selain plaintiff dan defendant, dan ia di bawah kerajaan pusat, iaitu Badan Kehakiman Malaysia. Baiklah, kebelakangan ini ramai rakyat Malaysia yang menentang bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan melontarkan hujah bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berada di bawah perlembagaan persekutuan yang bersifat sivil. Jadi mereka mempertikaikan dan mempersoalkan sama ada syariah sesuai digunakan pada zaman moden ini. Ramai juga menyokong pandangan mereka dan tidak kurang pula yang cuba menafsirkan semula syariah menurut corak pemikiran mereka sahaja. Bahkan tidak kurang yang mendakwa menafsirkan syariah berdasarkan maqasid syariah sehingga seolah-olah menolak nas-nas yang sahih serta mempelekeh pandangan ulama-ulama, khususnya ulama bermazhab. Saya sebenarnya tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Secara etimologi, syariah bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara istilah ataupun syarak pula, syariah bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam yang berkait dengan masalah ibadat umum dan khusus yang dinisbahkan kepada sumber hukum Islam. Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan ada 6 ciri syariah Islam, iaitu yang pertama, Rabbaniyah. Oleh kerana ia bersifat ketuhanan, maka seseorang Muslim tidak mempunyai alasan untuk menolak syariah kerana seorang Muslim mesti meyakini hukum syariah yang paling adil dan sempurna. Yang kedua, insaniyah, iaitu kemanusiaan. Syariah mengangkat martabat manusia serta memeliharanya. Ia dicipta untuk manusia dan sesuai dengan kapasiti manusia itu sendiri, tanpa mengira warna kulit ataupun status manusia itu. Yang ketiga ialah syumuliyah, iaitu komprehensif. Syariah Islam mengatur seluruh kehidupan manusia dan tidak secara terpilih dan bidang tertentu saja. Yang keempat, akhlakiyah, iaitu peribadi mulia. Akhlak dan moral menjadi benteng kepada keindahan syariah Islam kerana tujuan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kelima iaitu waqiyah, iaitu realistik. Syariah Islam adalah benar dan realistik, tidak ketinggalan zaman, memacu kejayaan dan praktikal. Yang keenam iaitu tanasuk, iaitu keteraturan. Sifat saling lengkap melengkapi dalam syariah menjadikannya suatu sistem atau tanzim yang terbaik kerana ia tidak bertentangan antara satu sama lain. Oleh itu, syariah adalah satu cara hidup bagi umat Islam dan ia tidak hanya perlu diamalkan mengikut bahagian tertentu sahaja. Menelusuri daripada sejarah pula, kita akan mendapati penjajahan terhadap masyarakat Islam memberi kesan yang besar dengan meminggirkan sistem kehakiman dan undang-undang syariah, yang mana bidang kuasa syariah ini dihadkan kepada undang-undang diri dan beberapa aspek kecil sahaja dan tidak berperanan dalam kebanyakan aspek lain. Walaupun secara undang-undangnya negara telah pun merdeka, namun pemikiran dan ketaatan kepada penjajah itu masih utuh di dalam minda masyarakat kita sekarang. Hasilnya, alam dunia Islam kita sendiri akan mendapati orang Islam sendiri menentang sebarang usaha mengarus perdanakan syariah itu sendiri.
pada hakikatnya umat Islam lebih suka ditadbir di bawah undang-undang syariah berbanding undang-undang asing yang dikenakan terhadap mereka. Syariah tidak wajar diharmonikan dengan undang-undang lain. Tetapi undang-undang lain itulah yang perlu diasimilasikan ataupun diharmonikan dengan undang-undang syariah supaya tidak tergelincir daripada landasan syariah. Jika benarlah nilai hidup barat itu yang terbaik, kenapa masyarakat barat sendiri seolah-olah tercari-cari arah tujuan dan penanda aras bagi masyarakat mereka? Malah pandangan sekularisme yang membantah pemerintah mengawal moral ataupun sasiah diri menjadi pemangkin kepada kerosakan akhlak masyarakat. Walaupun begitu, bukanlah saya mengatakan semua yang datang daripada barat itu tidak baik. Memang tidak dinafikan lagi ada kebaikan dalam sesuatu masyarakat itu. Tetapi kita perlu pandai mengutip yang baik, membezakan antara kaca dan permata supaya tidak menghakis jati diri umat Islam sendiri. Baiklah, perbincangan yang menyentuh kedudukan Islam dan undang-undangnya dalam perlembagaan persekutuan sering dimulakan dengan kekaburan mengenai perkara ketiga dalam perlembagaan persekutuan. Kebincangan ini bermula apabila mentafsirkan Islam adalah agama rasmi. Walhal di dalam perlembagaan persekutuan ia menyebut Islam adalah agama persekutuan. Malah tidak kurang juga ada yang berpandangan bahawa perkara tiga itu hanyalah sekadar amalan pada majlis-majlis rasmi sahaja. Baiklah, Tun Saleh Abbas telah memberi tafsiran yang betul kepada Islam berdasarkan buku The Islamic Law and Constitution dalam kes Cik Omar Cik Soh lawan Public Prosecutor, tetapi telah menyempitkan aplikasi perkara ketiga berdasarkan niat dan hasrat penggubal perlembagaan. Walaupun demikian, Tun Saleh Abbas tidak memutuskan bahawa negara ini adalah negara sekular sebagaimana yang sering dihujahkan, tetapi hanya sekadar mengatakan undang-undang yang terpakai adalah undang-undang sekular sebagaimana yang dibenarkan oleh perkara 162 dalam perlembagaan. Mungkin kesilapan yang ketara di dalam penghakiman tersebut ialah menggunakan perkataan undang-undang sekular yang mana sepatutnya digunakan perkataan undang-undang sedia ada. Datuk Abdul Hamid Muhammad telah menjelaskan dalam kes Kamariah binti Ali lawan Kerajaan Negeri Kelantan bahawa perlembagaan juga memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk mengkanunkan hukum syarak dalam perkara-perkara yang disebut dalam Senarai 2, Senarai Negeri dan Jadual ke-9. Akta Mahkamah Syariah iaitu bidang kuasa jenayah pada tahun 1965 juga digubal selaras dengan kehendak Senarai 2 tersebut. Kedudukan istimewa Islam sebagai agama yang paling dominan juga diiktiraf melalui artikel 11, walaupun artikel tersebut menyebutkan tentang kebebasan beragama. Ini dapat dilihat dalam klausa 1 dan klausa 4, di mana klausa 1 menyatakan tiap-tiap orang yang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada perkara 4 mengembangkannya. Klausa yang keempat menyatakan undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Fasal keempat ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang yang dapat mempertahankan agama Islam dari dipengaruhi oleh ajaran atau amalan agama-agama lain. Dengan erti kata lain, walaupun agama lain bebas diamalkan oleh penganutnya dalam negara ini, mereka dilarang dari menyebarkan agama mereka dan menyebarkan agama mereka kepada umat Islam atas alasan Islam adalah agama bagi negara ini dan tidak boleh sama sekali diperlakukan secara menghina. Berkenaan dengan perundangan syariah di Malaysia, memang tidak dinafikan lagi sebenarnya banyak undang-undang sivil yang tidak bertentangan dengan Islam yang digunakan pakai secara meluas. Malah apa yang dikatakan kanun kesiksaan itu merupakan undang-undang Islam yang bersifat takzir dengan pindaan kepada perkara 121
perkara-perkara di bawah bidang kuasa mahkamah syariah adalah tertakluk sepenuhnya di bawah bidang kuasanya sendiri, dan hak eksklusif yang diberikan tersebut tidak memungkinkan mahkamah sivil campur tangan. Pada umumnya, negeri-negeri mempunyai kuasa menggubal undang-undang syariahnya sendiri. Oleh yang demikian, terpulanglah kepada negeri berkenaan mahu menggubal atau tidak mana-mana undang-undang yang difikirkannya sesuai. Contoh undang-undang syariah yang telah digubal oleh negeri-negeri, enactment pentadbiran undang-undang Islam, enactment undang-undang keluarga Islam, enactment undang-undang keterangan mahkamah syariah dan lain-lain. Pelbagai dakwaan yang dilemparkan terhadap kedudukan undang-undang syariah di Malaysia, antaranya perundangan syariah hanyalah dibuat oleh negeri masing-masing. Oleh itu, jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan mengatasi seperti yang termaktub dalam perkara 74 dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, sekiranya ada percanggahan antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri itu. Baiklah, ini apa yang dinyatakan oleh ramai pihak. Apa yang saya boleh katakan di dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi atau perlu dipakai, kita perlu melihat kepada perkara atau subjek matter itu sendiri, bukan mengikut pihak yang membuat undang-undang itu. Ini dapat diperhatikan seperti di dalam penghakiman yang diputuskan dalam kes Sun Singh Bikar Singh melawan Perkim pada tahun 1992, kes Latifah binti Mat Zain melawan Rosmawati binti Syaribun, dan banyak kes lagi. Kesemua kes di atas menyatakan kita perlu melihat pada hal perkara yang berkaitan dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasinya. Jika hal perkara tersebut adalah mengenai wakaf umpamanya, maka undang-undang syariah yang mengatasi undang-undang sivil dalam perkara tersebut. Tetapi jika hal 24 perkaranya jatuh di dalam hal perkara sivil seperti instrumen perbankan, maka undang-undang sivil yang mengatasi undang-undang syariah. Walaupun saya tidak setuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa perundangan syariah ini merupakan perundangan kelas kedua, namun kita masih ada peluang untuk penambahbaikan kepada perundangan syariah di Malaysia agar pandangan tersebut lebih mudah dipatahkan. Sebagai kesimpulan, kita berdoa dan berharap agar kelemahan dan kekurangan pelaksanaan dalam perundangan syariah di negara kita dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Hakikat ini mampu kita capai sekiranya semua pihak, terutama masyarakat Islam seluruhnya, bukan sahaja penggerak dan kaki tangan mahkamah syariah saja, tetapi pihak-pihak lain ataupun orang-orang Islam juga boleh membuat penambahbaikan itu sendiri. Baiklah, marilah kita sama-sama meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman kita terhadap perundangan syariah, dan suatu masa nanti semoga perundangan syariah ini di negara kita dapat dimertabatkan sebagai satu sistem perundangan yang unggul bagi kita semua, khususnya yang beragama Islam. Hakikatnya, perundangan syariah bukanlah perundangan kelas kedua, tetapi mestilah lebih diarus perdanakan. Namun sekiranya status ini hanya sekadar retorik sahaja tetapi tidak dizahirkan dengan tindakan-tindakan yang wajar, sudah pasti pandangan yang mahu menularkan bahawa perundangan syariah ini lebih dipercayai dan lebih diterima ramai dan lebih diakui oleh ramai pihak. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.